Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hikmah Mubarak Ali daripada Kuliah Kaunseling dan Sains Sosial Kausas Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Yuni Syams. Okey, pertama sekali saya ingin ucapkan terima kasih kepada penganjur konferensi ini iaitu Faizin Renovation Sdn Bhd. Dan topik saya pada hari ini adalah meneroka faktor dan kepulihan dadah dalam kalangan bekas penagih dadah. Kita tengok dulu pengenalan. Pengenalan iaitu berkaitan dengan dadah. Ketagihan dadah merujuk pada individu yang mengambil dadah sebagai makanan hariannya. Dan ketagihan dadah semakin meruncing apabila dilihat kes yang semakin meningkat. Jadi banyaklah kita tengok di keratan akhbar ataupun media sosial kebanyakan yang berkaitan dengan kes-kes dadah. Dadah juga dikaitkan dengan pelibatan jenayah lah yang semakin mengancam ketenteraman masyarakat. Objektif kajian ada 3, iaitu yang pertama meneroka faktor ketagihan dadah, yang kedua mengenal pasti kesan ketagihan dadah, dan yang ketiga mengenal pasti langkah pemulihan yang dilakukan oleh individu yang ketagihan dadah. Kita tengok metodologi, iaitu metodologi adalah reka bentuk kajian iaitu yang berkaitan apakah pendekatan yang digunakan dalam kajian ini, iaitu kualitatif dalam bentuk satu kajian kes di mana seorang responden ditemu bual dan data dan maklumat yang diperlukan iaitu melalui temu bual tersebut adalah bagi memenuhi objektif kajian ini. Analisis data, iaitu kita tengok dulu latar belakang responden. Responden utama dalam kajian ini adalah Ahmad, itu bukan nama sebenar, dan beliau berumur 30 tahun ketika ditemu bual dan sudah mempunyai 4 orang anak, iaitu 2 lelaki dan 2 perempuan. Dan Ahmad telah ditemu bual dalam tempoh satu sesi yang mengambil masa 2 jam pada tarikh yang sama. Okey, kita tengok daripada dapatan kajian ada tema dan subtema, iaitu berbalik kepada 3 objektif tadi, iaitu punca, kesan dan langkah memulihkan diri. Kita tengok dulu punca terjebak dengan dadah. Daripada temubuan dilakukan terhadap individu ini, yang pertama sekali rasa ingin tahu yang menyebabkan beliau terjebak dengan dadah, kemudian dicabar oleh kawan, dan akhirnya adalah punca yang disebabkan dibuang oleh keluarga sendiri. Asalnya daripada satu masalah yang kecil, dikeluarkan daripada rumah dan akhirnya menyebabkan beliau terjebaklah dengan dadah. Okey, apa kesan apabila beliau sudah terjebak dengan dadah? Kesan beliau terdorong untuk terus terjebak. Jadi bila dah sekali dah ambil, dia dah rasa hilang kawalan dan teruslah terjebak, terus hanyut. Kemudian kesan adalah hubungan seks bebas, iaitu tanpa berkahwin beliau telah melakukan hubungan seks. Kemudian kesihatan mental terganggu, terlibat dengan jenayah, banyak beliau telah terlibat dengan rompakan-rompakan. Kemudian panas baran, apabila ada sesuatu yang menyebabkan beliau terganggu emosi, jadi beliau akan rasa panas baran lah. Merasa dihina dan dibuang masyarakat, itu ada kesan apabila dia dah terlibat dengan dadah, beliau memang merasa dirinya sentiasa dihina lah. Rasa pandangan serong oleh masyarakat. Okey, langkah memulihkan diri. Yang pertama sekali, apa yang menyebabkan beliau untuk memulihkan diri beliau? Apabila beliau melihat anak yang semakin membesar. Bermula daripada anak yang kedua berdasarkan penceritaannya. Walaupun sekarang apabila dah ditemu bual tu anak dah ada 4 orang, tapi bermula daripada anak yang kedua. Okey, jadi beliau melihat anak yang semakin membesar, beliau rasa dirinya perlu untuk berubah. Jadi beliau masuk ke pusat pemulihan. Masuk ke pusat pemulihan hampir setahun merawat diri di sana. Apabila beliau keluar, beliau tekad dan berhijrah untuk tinggalkan najis dadah. Kemudian beliau bekerja secara kecil-kecilan. Kemudian untuk kita kata apabila bekerja, beliau dapat padatkanlah rutin harian tersebut. Dan beliau juga mula mendekatkan diri dengan masjid, kuliah-kuliah agama untuk mempelajari ilmu agama. Beliau juga banyak bersedekah. Apabila kita tengok beliau dah ada pendapatan yang bersih, yang halal, beliau juga banyak bersedekah lah pada orang lain yang memerlukan. Rasa takut dengan kematian. Yang ni berlaku apabila beliau rasa ketakutan apabila pernah berlaku di hadapan matanya sahabat beliau mati mengejut
dengan dos dadah yang lebih lah. Jadi beliau rasa takut dengan kematian yang sebegitu. Beliau juga sentiasa menjaga solat, membaca Al-Quran, istighfar dan zikir sebagai benteng kekuatan untuk beliau terus istiqamah. Rajin bekerja, okay? Jadi bila nak memulihkan diri, beliau perlu untuk rajin bekerja dan beliau bertanggungjawablah supaya beliau nampak diri beliau ada hala tuju. Okay? Apabila untuk membantu diri beliau rasa bertanggungjawab. So, hasil daripada kajian boleh dicadangkanlah pada pengkaji akan datang. Berkaitan dengan isu dadah, fokuslah kepada model intervensi pemulihan. Mulakan dengan perhubungan yang baik dan menerima tanpa syarat. Kita tak boleh memandang serong pada individu yang terlibat dengan dadah. Sediakan alternatif gaya hidup yang boleh dilihat sendiri oleh mereka yang ingin berubah dan menerima bahawa sebenarnya apabila individu nak berhijrah, perlukan masa. Seterusnya, relaksasi dan meditasi. Ajarlah bagaimana untuk relax dan yang akhir, memberi tugasan kepada mereka. Okay. Kesimpulan, jadi isu dadah ni sebenarnya menjadi cabaran pada para pendakwah dan keluarga, khususnya kaunselor yang terlibat untuk melakukan intervensi ataupun membantu mereka. Jadi mereka yang terlibat dengan dadah ni sebenarnya terbukti sebenarnya melalui satu penderitaan dan pengalaman yang sekaligus menjadi pendorong lah untuk mereka terus terjebak. Sebab bila sekali dah ambil, mereka akan terus ambil untuk satu tempoh yang agak lama sehingga dibantu. Jadi isu ni semakin parah apabila masyarakat tidak mengambil kisah dan hanya mengkritik ataupun menghina golongan ini. Jadi hal ini sebenarnya dia memudaratkanlah, mengancam ataupun mudarat yang lebih besar pada masyarakat. Jadi artikel ni dia telah bagi satu penjelasan bagaimana iaitu setiap pengalaman individu berkaitan dengan faktor ataupun punca bila terjebak, kesan ketagihan dadah ataupun cadangan-cadangan yang boleh dilakukan oleh kaunselor ataupun para pendakwah untuk bantu mereka kembali kepada kehidupan yang baik. Itu sahaja pembentangan untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.